Akhirnya, media rasmi kerajaan Israel mengaku lelaki asing yang memegang pasport berasal dari Israel adalah ejen Mossad. Cukup menggemparkan dan mengejutkan. Buat kali pertama, media kerajaan negara haram Israel mengaku lelaki asing yang berumur 30-an yang telah ditangkap oleh pihak polis diraja Malaysia adalah ejen Mossad, ejen perisikan Mossad, ejen spy Mossad kerajaan Israel. Ini adalah pengakuan yang cukup dahsyat oleh kerajaan negara haram Israel, kerana sepatutnya lelaki yang ditangkap oleh kerajaan Malaysia, oleh kerajaan PMX, oleh kerajaan Agung tidak boleh kantoi sebagai ejen perisik yang direkrut oleh organisasi Mossad Israel. Persoalan timbul, apakah itu Mossad Israel? Pakcik-makcik Oto Arum, mari saya bocorkan rahsia baru. Dalam game real politik dunia, negara haram Israel adalah kuasa besar nombor 1 di dunia. Kebanyakan kuasa-kuasa besar dan negara di dunia ini dikawal oleh negara haram Israel. Akan tetapi, negara Malaysia antara salah satu negara di rantau Asia yang cukup strategik untuk dikuasai oleh negara Israel ini sejak berpuluh-puluh tahun namun tidak dapat dikuasai. Maka salah satu modus operandi berpuluh-puluh tahun organisasi Mossad Israel adalah merekrut ramai orang untuk menjadi ejen spy mereka merayap masuk ke negara Malaysia. Di zaman Abah, Mossad Israel sangat mudah untuk masuk ke dalam negara Malaysia. Di zaman pemerintahan kerajaan Tebu Atap, Parti Lebay, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan, ejen-ejen Mossad Israel ini sangat-sangat mudah untuk masuk di dalam wilayah kedaulatan negara Malaysia. Sebagai contoh, masihkah anda semua ingat sewaktu Abah menjadi PM ke-8, pesawat Mossad Israel yang berfungsi untuk buat kerja perisikan di ruang udara dibenarkan masuk oleh kerajaan Tebu Atap 2-3 tahun lalu. Siapa yang memberi kebenaran pesawat Mossad Israel itu untuk berlegar-legar di ruang udara negara Malaysia sebelum landing di negara Singapura? Tidak lain tidak bukan, itu adalah kuasa Perdana Menteri sebelum ini dan kuasa Menteri Pengangkutan Kerajaan Tebu Atap di Putrajaya 2-3 tahun lalu di musim COVID. Maka dengan bukti ini, sememangnya ejen Mossad Israel boleh masuk ke negara Malaysia melalui pintu belakang sama ada di ruang udara atau melalui immigration kapal terbang, lapangan terbang KLIA yang akhirnya berulang semula hari ini. Oleh sebab itu, saya tidak terkejut apabila negara haram Israel melalui kenyataan media tempatan negaranya
mengaku lelaki yang ditangkap baru-baru ini oleh pihak Bukit Aman di Kuala Lumpur adalah ejen Mossad Israel. Dan sepatutnya ejen Mossad Israel ini tidak boleh kantoi membuat kerja-kerja perisikan atau modus operandi pembunuhan terancang bagi mengganggu-gugat kedaulatan negara dan kestabilan ekonomi politik negara. Apakah tujuan Mossad Israel ini dalam percaturan kuasa dunia? Untuk maklumat pakcik-makcik Oto Arum, kita memang tahu di zaman moden ini, empayar kekuasaan negara haram Israel pada level nombor 1 di dunia, mengalahkan Amerika Syarikat, mengalahkan kuasa besar China, mengalahkan kuasa besar Rusia, Perancis, Britain, Jerman dan kuasa besar seperti negara India atau Arab Saudi. Oleh itu, kuasa besar seperti negara haram Israel menghantar ejen Mossad mereka ke dalam negara Malaysia adalah untuk melebarkan sayap empayar kekuasaannya agar semakin mengukuh di rantau Asia. Negara Malaysia adalah tempat yang strategik. Untuk menghalang kebangkitan kuasa-kuasa besar lain seperti kuasa besar China, kuasa besar Rusia. Lebih-lebih lagi Malaysia berada di tengah-tengah laut Cina Selatan yang menjadi rebutan kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Oleh sebab itu, berpuluh-puluh tahun ejen Mossad Israel direkrut dan merayap masuk untuk campur tangan dalam hal ehwal luar negara kerajaan Malaysia maupun hal ehwal dalaman politik negara. Buktinya, masihkah anda semua teringat ada seorang bekas Perdana Menteri menulis surat kepada 3 orang Perdana Menteri negara haram Israel untuk menjalinkan hubungan diplomatik dari belakang pintu Putrajaya. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa di dunia dan salah seorang Perdana Menteri yang paling lama berkuasa dalam Malaysia. Beberapa keping surat, dokumen sulit telah dibocorkan buat kali pertama di Putrajaya apabila bekas Perdana Menteri itu berjanji dengan Perdana Menteri negara haram Israel iaitu Benjamin Netanyahu untuk membuat perjanjian diplomatik dan perjanjian politik antarabangsa bahawa Malaysia dan negara haram Israel boleh menjalinkan hubungan diplomatik pada masa hadapan. Malangnya rancangan ini gagal kerana bekas Perdana Menteri itu tumbang PRU-15 bersama kerajaan tebuk atap yang dibentuknya secara senyap-senyap di Putrajaya dan Istana. Kini di zaman Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, kuasa besar nombor 1 di dunia itu negara haram Israel amat sukar untuk memulihkan hubungan dengan negara Malaysia kerana negara Malaysia adalah pro-Palestin dari segi dasar luar negeri di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri sebelum ini adalah pro-Israel. Buktinya, bosku pernah berjumpa dan beramah mesra dengan Perdana Menteri negara haram Israel, Benjamin Netanyahu yang masih berkuasa di dunia ini. Dan plot twist, Banduan Najib kini tersiksa dalam penjara kaca. Ini adalah salah satu contoh bagaimana bekas Perdana Menteri menjalinkan hubungan politik secara senyap-senyap dengan Perdana Menteri negara haram Israel. Selain itu, dari segi dasar ekonomi, Perdana Menteri sebelum ini turut menjalinkan hubungan perniagaan secara senyap-senyap dengan pasaran ekonomi negara haram Israel. Cuba anda teka siapakah Perdana Menteri itu. Maka dengan fakta dan bukti ini, setelah tamatnya PRU-15,
Di era Kerajaan Anwar dan Kerajaan Agong ke-17, dasar luar Malaysia cukup tegas di peringkat antarabangsa. Tidak mengiktiraf negara haram Israel, hanya mengiktiraf kemerdekaan negara Palestin dan menentang perang yang diisytiharkan oleh negara haram Israel, iaitu perang genosid ke atas orang Palestin. Bertitik tolak daripada perkara ini, ejen prinsip Mossad Israel yang ditangkap oleh PDRM diutuskan bukan semata-mata untuk membawa masuk senjata dan peluru yang sangat banyak. Ia bukan semata-mata untuk mengugut kerajaan Malaysia yang pro-Palestin. Ia bukan semata-mata untuk permainan tarik tali dalam percaturan kuasa dunia. Akan tetapi ini adalah signal daripada kuasa besar nombor satu di dunia yang mahu menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Malaysia yang tidak mahu menjalinkan kerjasama diplomatik dengan negara haram Israel itu sehingga hari ini. Kita memang tahu Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agong ke-17 tetap menolak kerjasama politik dengan negara haram Israel. Sebab itu, apabila pihak pembangkang gagal menguru harakan negara, gagal menggulingkan Kerajaan Agong Kerajaan Anwar, timbul wayang baru, iaitu ejen prinsip Mossad terpaksa dihantar oleh negara haram Israel untuk merayap masuk ke dalam negara Malaysia. Ini bukan kali pertama ejen Mossad Israel datang ke negara Malaysia, dan rahsia ini ramai orang tidak tahu. Saya membuat perisikan maklumat dan saya menerima intelligence briefing. Ini adalah modus operandi mereka untuk terus memantau dasar politik negara, dasar ekonomi negara di peringkat antarabangsa. Dan sememangnya organisasi Mossad Israel gagal untuk menghuru-harakan kestabilan ekonomi politik kerajaan Malaysia kerana Special Branch, Unit CID, Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia secara keseluruhannya, Angkatan Tentera Diraja Malaysia cukup hebat dari segi kerja perisikan di peringkat dunia, yang mana akhirnya PDRM buat kali pertama sangat berani menangkap ejen Mossad Israel yang paling dikehendaki dalam negara Malaysia. Kantoi mahu membuat modus operandi pembunuhan untuk tahun 2024. Ejen Mossad Israel ini sememangnya mahu membunuh VVIP yang sangat berkuasa di negara kita. Dan selepas itu, mereka mahu menghancurkan kedaulatan negara, menghancurkan kestabilan politik negara, mahu membengkrakkan ekonomi negara. Jika semua itu berlaku, maka mudah untuk Israel menjajah dan menguasai negara Malaysia seperti mana mereka menjajah negara Palestin. Saya ada membaca komen yang menyatakan bahawa saya juga menjadi target untuk dibunuh oleh ejen Mossad Israel. Saya ingin katakan, ya, itu adalah kenyataan yang benar. Kerana bagi ejen-ejen kuasa besar, Istana dan Putrajaya sedang mengikuti percaturan kuasa Jufazli Shah Ahmad. Tetapi saya ingin ingatkan, saya tidak takut mati untuk dibunuh atau diculik atau diperangkap oleh ejen Mossad Israel di seluruh dunia. Kerana saya tidak mempunyai apa-apa agenda politik. Saya hanya mahu menyelamatkan negara Malaysia daripada hancur di tangan kuasa besar nombor satu dunia, iaitu negara Israel itu. Saya hanya mahu menyelamatkan rakyat Malaysia daripada terpengaruh dengan propaganda-propaganda politik pembangkang yang mahu menghuru-harakan sistem ekonomi politik negara. Saya hanya mahu menjaga kestabilan ekonomi politik negara agar tidak ada lagi mana-mana kuasa besar asing yang cuba untuk mencampuri urusan politik dan urusan ekonomi negara di peringkat antarabangsa. Agree or disagree, this is a game. Checkmate and game over.